Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ini Saiman bin Abdul Manap. Nombor metrik AA181594. Tajuk FYP kami ni adalah alat kawalan jauh berbagai fungsi. Di bawah penyelaras Tuan Haji Kamal bin Haji Jaafar. Projek FYP kami ni berlangsung selama minggu pertama sampailah minggu ke-15, ini minggu terakhir. Saya akan terangkan saya punya part, iaitu bab 1, pengenalan. Okay, kita teruskan dengan poin 1 adalah pengenalan produk. Setiap alatan elektrik dan elektronik ia memerlukan alat kawalan capaian. Semakin banyak alat kawalan, maka pengguna banyak menghabiskan wang dengan membeli alat kawalan ini. Dari permasalahan ini timbul satu solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan menambah baik alat kawalan capaian dengan direka khas untuk mengawal pelbagai alatan elektrik elektronik menggunakan satu alat kawalan capaian sahaja. Poin yang kedua adalah penyataan masalah. Penyataan masalahnya sekarang adalah pada masa kini kebanyakan alat kawalan capaian hanya dapat mengawal satu perkakas elektrik dan elektronik. Oleh itu setiap syarikat terpaksa mengeluarkan modal yang tinggi untuk memastikan alat kawalan capaian hanya dapat diakses oleh satu perkakas elektrik dan elektronik. Tujuan produk. Tujuan utama produk ini dihasilkan adalah untuk memudahkan para pengguna mengawal pelbagai elektrik dan elektronik dengan menggunakan satu unit alat kawalan capaian sahaja. Untuk yang poin yang keempat adalah objektif. Projek ini adalah, yang pertama adalah untuk menghasilkan alat kawalan capaian yang boleh mengawal 5 alatan elektrik elektronik, iaitu lampu tidur, lampu siling, kipas, pengecas bateri dan radio. Objektif yang kedua adalah untuk memudahkan pengguna menghidupkan dan mematikan bekalan elektrik kepada alat elektrik dan elektronik dengan menggunakan satu unit kawalan capaian sahaja. Skop projek kami ni, alat kawalan kami ni terdiri daripada transmitter, di mana ianya menghantar isyarat kepada receiver di relay untuk diakses pada 5 alatan elektrik elektronik kita. Selain itu, alat kawalan capaian ini menggunakan sensor inframerah pada jarak tertentu, pada jarak sehingga 10 meter. Selain itu, ia menggunakan relay. Relay adalah sejenis Swiss elektromekanikal. Ia terdiri pada gergaji kecil yang bertindak seperti magnet apabila kuasa dibekalkan kepadanya. Tindakan ini digunakan untuk membina satu Swiss kenalan. Ianya dapat menggunakan satu alat kawalan capaian seperti alat kawalan Tbilisi yang lebih mudah. Poin yang keenam dan poin yang terakhir adalah kepentingan projek. Kepentingan projek ini ialah dapat menguntungkan kedua-dua belah pihak, antara penjual dan pembeli, kerana dapat menjimatkan kos pembuatan dan harga penjualan produk tersebut juga dapat dikurangkan. Selain itu, ia dapat meminimumkan pencemaran alam. Hal ini kerana semakin berkurang alat kawalan itu dicipta, itu dikenali sebagai remote control, maka kadar pembuangan sisa kimia dalam proses untuk membuat remote control itu dapat dikurangkan. Oleh itu pencemaran alam juga dapat dikurangkan. Itu sajalah saya punya pembentangan untuk saya punya report. Saya akan terangkan tentang sorotan kajian. Di mana sorotan kajian ini adalah lebih kepada sejarah penemuan di alat kawalan jauh, iaitu remote. Kita akan mengimbas semula daripada penemuan pertama alat kawalan jauh sehingga sekarang. Untuk penemuan pertama adalah pada tahun 1893 yang dijumpai oleh Nikola Tesla, di mana Nikola Tesla telah mencipta satu alat kawalan jauh yang bernama teleautomaton yang boleh meletupkan sesuatu sasaran dari jarak yang jauh. Itu adalah Nikola Tesla punya alat kawalan jauh.
Seterusnya adalah pada tahun 1955, iaitu Eugene J. Poley, seorang jurutera daripada syarikat Tissot iaitu Zenith Electronics, telah memperkenalkan suatu alat kawalan jauh yang diberi nama Flashmatic Remote Control, di mana Flashmatic Remote Control ni berfungsi dengan menyulur cahaya seperti lampu sulur di televisyen untuk mengaktifkan kuasa dan mengubah saluran. Tetapi Flashmatic Remote Control ini mempunyai satu kelemahan, di mana apabila waktu siang, di mana waktu cahaya matahari terang, saluran televisyen tersebut akan berubah secara tersendiri tanpa persetujuan pengguna. Itu adalah kelemahan Flashmatic Remote Control. Okay. Seterusnya adalah pada tahun 1974, iaitu ditemui oleh Gerard Electronics, iaitu telah mencipta suatu alat kawalan jauh yang telah diubah suai, di mana alat kawalan jauh mereka terlalu agak besar, kerana mereka menambahbaikkan alat kawalan jauh tersebut dengan menambah banyak butang pada alat kawalan jauh tersebut yang mempunyai fungsi tersendiri. Bermaksud alat kawalan jauh yang diperkenalkan oleh Gerard Company ini mempunyai banyak fungsi, dan fungsi tersebut terletak pada setiap butang yang ada. Dan jadi kerana itu Gerard Electronics punya alat kawalan jauh agak besar. Okay. Seterusnya adalah pada tahun 2000, iaitu syarikat Zenith muncul sekali lagi dengan memperkenalkan satu alat kawalan jauh yang diberikan nama Z-Track, iaitu Z-Track alat kawalan jauh yang tanpa wayar, di mana alat kawalan jauh ini dapat memunculkan cursor di skrin televisyen dengan dapat memilih menu di televisyen. Cursor sistem Z-Track ini seperti tertikus yang kita gunakan di komputer riba ataupun laptop. Itu adalah Z-Track yang diperkenalkan oleh company syarikat Zenith. Okay. Seterusnya adalah pada tahun 2017, iaitu syarikat Samsung yang dikenal ramai sekarang telah mengeluarkan suatu alat kawalan jauh yang dapat mengawal pelbagai alatan elektrik yang disambung ke smart TV mereka, iaitu QLED TV, dan juga remote alat kawalan jauh tersebut dapat mengenal pasti suara untuk mengenal pasti informasi yang disebut pengguna, dan dapat mengakses suara tersebut dan akan mencari dan akan dimunculkan di skrin TV, di skrin televisyen tersebut. Assalamualaikum kepada panel pertama, iaitu Encik Zulkarnain bin Mat Amin, dan panel kedua Encik Muhammad Faizal bin Muhammad Nur. Okey, nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Nasri. Nombor kumpulan saya ialah FYP 043, dan penilaian saya ialah Tuan Haji Muhammad Kamal bin Jaafar. Okey, di sini saya akan tunjukkan demo bagi projek kami. Jadi video kali ini saya akan buat demo projek. Okay. Baiklah, sebelum saya meneruskan untuk video demo, saya ingin tunjukkan 5 perkakas elektrik yang akan kami gunakan untuk dikawal oleh projek kami. Okay. Yang pertama adalah pengencas telefon yang telah dipasang ke telefon. Yang kedua adalah kipas. Yang ketiga adalah lampu tidur. Yang keempat adalah radio. Yang kelima adalah lampu. Jadi itu adalah 5 perkakas elektrik yang akan dikawal oleh projek kami. Okay. Seterusnya saya akan terangkan tentang komponen-komponen utama yang kami gunakan dalam projek kami. Okay. Kita lihat di sini, dalam kotak ni. Di sini terdapat relay
iaitu antara komponen yang utama kami, iaitu relay bertindak sebagai Swiss, yang di mana ia akan memutuskan arus elektrik dan mengalirkan dan dapat mengalirkan arus elektrik juga, di mana dia dapat menghidupkan perkakas elektrik dan dapat mematikan perkakas elektrik. Bagaimana dia menghidupkan dan mematikan? Itu adalah puncanya daripada Arduino Uno, di mana Arduino Uno ni dapat mengawal relay ni, kerana relay ini dapat menerima arus voltan yang kecil untuk dikawal. Oleh itu, Arduino yang mempunyai arus voltan yang kecil dapat mengawal relay tersebut. Jadi relay dapat memutuskan dan mengalirkan elektrik bergantung kepada data yang diterima oleh Arduino. Okey, itu adalah ni. Dan TSOP 1738 juga adalah satu komponen yang terpenting, kerana ia adalah sensor yang akan menerima segala data yang akan diberi oleh remote ataupun alat kawalan capaian, kerana setiap butang yang berada di alat kawalan capaian mempunyai kod IC tersendiri, di mana kita telah memprogramkan kod IC tersebut di dalam Arduino Uno itu sendiri. Okey, itu adalah komponen penting. Dan relay ni kita dapat lihat sini adalah bahagian input dan sini adalah bahagian output yang saya telah sambungkan ni. Dan ini adalah output ni. Output ni iaitu 5 perkakas elektrik. Baiklah, untuk video seterusnya adalah video untuk demo projek kami, di mana saya telah meletakkan 5 perkakas elektrik ini dengan jaraknya 2.5 meter jauh dengan alat kawalan capaian kami. Yang itu adalah alat kawalan capaian yang kami gunakan, iaitu remote. Okey. Untuk butang yang pertama, saya akan buat dekat sikit jaraknya untuk melihat lebih jelas, kerana pengecas telefon saya dapat dilihat dengan jelas. Okey, untuk butang yang pertama, kita akan menggunakan, untuk kali pertama tekan, pengecas telefon akan hidup. Pengecas telefon akan hidup. Dan untuk kali kedua tekan, pengecas telefon akan mati. Okey, jadi itu adalah untuk pengecas telefon. Okey, balik kepada posisi 2.5 meter tadi. Okey, kita akan menggunakan butang yang kedua untuk menghidupkan kipas. Untuk kali pertama tekan. Okey, kipas hidup. Dan untuk kali kedua tekan, kipas akan mati. Okey, seterusnya adalah lampu tidur. Ada untuk butang yang ketiga. Fokus di sini. Untuk pertama kali tekan dan dia akan hidup. Dan untuk kali kedua tekan, dia akan mati. Okay, itu adalah untuk butang yang ketiga. Untuk butang yang keempat, dia akan menghidupkan radio untuk pertama kali tekan. Jadi radio telah berbunyi. Itu adalah untuk butang yang keempat. Dan kali kedua tekan, dia akan mematikan radio. Okay, itu adalah radio. Dan seterusnya adalah lampu. Untuk butang yang kelima, untuk menghidupkan lampu, sekali tekan dia akan hidup. Ya. Dan untuk kali kedua tekan, dia akan mati. Okey. Itu adalah satu butang untuk satu perkakas elektrik, di mana untuk tekan untuk pertama kalinya dia akan hidupkan perkakas elektrik, dan kali kedua dia akan matikan perkakas elektrik tersebut. Satu butang untuk satu perkakas elektrik. Jadi kami telah mengubah suainya untuk menghidupkan serentak, di mana satu butang untuk semua perkakas elektrik hidup, iaitu, dan itu untuk pertama kali tekan, dan untuk kali kedua tekan, butang itu akan matikan semua perkakas elektrik. Jadi lebih mudah untuk pengguna menggunakan produk kami, iaitu
butang merah. Butang merah dia akan menghidupkan semua. Semua hidup. Radio hidup, kipas hidup, lampu tidur hidup, pengecas telefon hidup, lampu hidup. Untuk butang merah dia akan menghidupkan semua. Itu untuk pertama kali tekan. Untuk kali kedua tekan dia akan mematikan semua. Dan itu dia akan mematikan semua alat perkakas elektrik. Itu untuk fungsi baterai. Jadi ini lebih mudah untuk pengguna mematikan atau menghidupkan suis. Dia tak perlu pergi ke suis ataupun menghidupkan satu-satu perkakas elektrik. Bahagian saya ialah metodologi kajian. Okey, metodologi kajian ialah ini ialah carta alir. Okey, carta alir ini bermula dari IR remote control ataupun IR transmitter. Okey, dari transmitter ini apabila kita tekan butang yang telah ditetapkan, okey, IR signal akan pergi kepada IR transmitter iaitu TSOP 1738. Okey, selanjutnya TSOP 1738 akan mengeluarkan data yang akan pergi kepada Arduino Uno. Okey, dari Arduino Uno ini iaitu akan memproses signal dan akan pergi kepada relay yang dan mengikut beban yang telah ditetapkan. Okey, Arduino Uno ini menggunakan 5 volt DC yang menghidupkan Arduino Uno ini. Okey. Selanjutnya ialah inframerah pemancar. Inframerah pemancar ataupun infrared transmitter iaitu remote control. Kami menggunakan 6 saluran yang active high yang akan menghidupkan iaitu setiap butang pada alat kawalan capaian dilabel dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan butang merah. Okey. Butang merah nombor 1 akan mengawal beban 1, nombor 2 akan mengawal beban 2 dan selanjutnya. Tetapi butang merah fungsinya ialah mematikan atau menghidupkan bersemua beban dengan serentak apabila ditekan. Okey. Yang selanjutnya ialah inframerah penerima. Inframerah penerima ataupun TSOP 1738 ialah satu komponen yang mengesan isyarat dari inframerah pemancar ataupun mengesan isyarat daripada remote control. Okey. Isyarat tersebut yang diterima akan ditukar kepada data. Okey. Selanjutnya ialah Arduino Uno. Arduino Uno berfungsi sebagai otak di dalam projek ini. Ia digunakan untuk menerima isyarat, menafsirkan dan mengawal kesemua komponen dalam projek. Okey. Seterusnya ialah ganti lapan saluran ataupun relay channel module. Okey. Kegunaan relay ini di dalam projek ini ialah ia berfungsi sebagai switch yang dikendalikan menggunakan elektrik yang mampu menghidup atau mematikan litar. Relay inilah yang akan berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan beban yang telah ditetapkan. Okey. Seterusnya ialah pengatur caraan ataupun coding. Okey, kami menggunakan software Arduino IDE versi 1.8.9. Okey. Seterusnya ialah carta alir dari coding kami, dari program kami. Okey. Yang pertama, apabila kita start, ia akan pergi, Arduino akan scan input adakah ia ditekan ataupun tidak. Sekiranya ditekan, Arduino akan
menghidupkan relay yang mengikut tetapan yang telah ditetapkan. Okey. Selanjutnya, apabila ditekan sekali lagi, adakah relay akan mati? Relay akan mati. Tetapi apabila tidak ditekan, ia akan habis di situ saja. Okey. Semua butang berfungsi dengan sebegitu. Okey, seterusnya ialah litar skematik. Okey, litar skematik di sini ialah bermula daripada Arduino. Apabila kita memasukkan volt, ataupun kita masukkan menghidupkan dengan masam 12 volt di Arduino.IDE, ia akan dan di sini menunjukkan kaki komponen TSOP 1738 berada di pin ke nombor 11 di Arduino.IDE. Okey, seterusnya pin yang relay yang pertama akan berada di kaki pin nombor 3. Relay yang kedua akan berada di kaki pin nombor 4. Relay yang ketiga akan berada di kaki pin nombor 5. Relay yang keempat akan berada di kaki pin nombor 6. Dan relay yang ketujuh akan berada di kaki nombor 7. Okey. Di sini kita dapat lihat yang dalam litar skematik ini kami ada transistor relay Arduino.IDE dan TSOP 1738. Okey, yang pertama sekali dan kami juga mempunyai resistor 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Okey, Arduino bermula dari Arduino.IDE, ia akan pergi kepada resistor 1 kilo ohm dan selanjutnya akan pergi kepada transistor. Transistor tersebut akan transistor yang aktif akan pergi kepada relay dan akan menghidupkan load beban. Okey, dan selanjutnya ia akan pergi kepada selebihnya akan pergi kepada ground dan akan pergi kepada voltage dan sebegitu juga seterusnya. Baiklah, untuk keputusan ataupun hasil keluaran daripada projek kami, iaitu kami telah membuat satu jadual di mana untuk input adalah daripada remote sendiri, iaitu butang merah untuk menghidupkan semua perkakas elektrik, iaitu ke-55 perkakas elektrik, dan dapat mematikan ke-55 perkakas elektrik. Itu untuk butang merah. Untuk butang 1 dapat menghidupkan pengecas telefon dan dapat mematikan pengecas telefon. Itu untuk butang 1. Untuk butang kedua dapat menghidupkan kipas dan dapat mematikan kipas. Itu untuk butang kedua. Untuk butang ketiga dapat menghidupkan lampu tidur dan mematikan lampu tidur. Untuk butang yang keempat dapat menghidupkan radio dan mematikan radio. Dan untuk butang yang kelima dapat menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Okey, itu adalah untuk input dan output. Okey. Untuk jarak antara remote antara alat kawalan jauh dan perkakas elektrik, untuk butang merah adalah 2.5 meter. Jaraknya adalah daripada 0 hingga 2.5 meter. Dan seterusnya adalah butang 1, butang 2, butang 3 dan butang 4 serta 5. Juga jaraknya adalah 0 sehingga 2.5 meter jaraknya, yang dapat dikawal oleh alat kawalan campaian. Itu adalah keputusannya.
Okay, seterusnya adalah perbincangan. Okay. Kenapa projek kami dapat mengawal hanya 2.5 meter sahaja jaraknya? Hal ini kerana kami mensasarkan produk kami untuk tujuan dalam rumah ataupun aktiviti indoor yang di mana kawasan yang kecil ataupun ruang yang kecil seperti bilik, ruang tamu yang untuk dapat mengabukan untuk industri-industri besar. Dan kita mensasarkan produk kami kepada pengguna-pengguna untuk aktiviti harian di mana dapat meringankan ataupun memudahkan pengguna untuk menghidupkan dan mematikan switch seperti kipas, televisyen, radio dan sebagainya. Kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada projek ini ialah produk yang dihasilkan telah mencapai objektif yang ditetapkan, lalu iaitu menghasilkan alat kawalan capaian yang boleh menghidup dan mematikan perkakas elektrik dalam lingkungan jarak 1 meter hingga 2.5 meter. Selain itu, produk ini juga memberi kemudahan kepada para pengguna dengan hanya menggunakan satu alat kawalan capaian jauh untuk mengawal pelbagai perkakas elektrik dalam suatu masa. Selain itu, produk ini juga akan dapat mengurangkan kos-kos pengeluaran bagi alat kawalan capaian yang sebelum ini setiap perkakas elektrik menggunakan satu alat kawalan capaian. Okey. Ditambah pula semakin kurang kos pengeluaran, maka semakin berkuranglah pencemaran plastik dan seumpamanya. Akhir kata, projek yang dilaksanakan ini berjalan dengan lancar serta dapat mengurangkan kos pengeluaran sesebuah alat kawalan capaian jauh yang lapuk. Pada masa akan datang, produk ini dapat dipertingkatkan dengan menambah fungsi WLAN, iaitu Wireless Local Area Network, iaitu rangkaian kawasan tempatan tanpa wayar, supaya pengguna dapat mematikan perkakas elektrik di rumah walau berada di mana sahaja dengan syarat dengan hanya memeriksa di perisian yang telah dimuat turun di telefon pintar, dengan syarat telefon pintar haruslah mempunyai sambungan di internet dan beban mempunyai sambungan di internet. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih kepada kedua-dua panel. Okey, assalamualaikum dan terima kasih.